Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Putri Mastura dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Syukur kepada Allah SWT kerana dia beri pada kita kesempatan untuk sama-sama muhasabah diri sebelum tidur pada waktu malam ni. Jadi kalau malam ni sebelum kita melelapkan mata, satu muhasabah untuk memperbaiki diri. Ahlan wa sahlan nasirun, ahlan wa sahlan. Tolong jemput teman-teman kita yang lain yang sebelum kita tidur pada malam ni melelapkan mata, moga-moga ada sedikit santapan untuk rohani kita. Yang mulia Raja Rozin, ahlan wa sahlan. Baik. Kata Al-Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahawa sesuatu yang paling mulia pada manusia adalah hatinya. Hatilah yang menyebabkan dia kenal Allah. Dia menjadi penolong terjadinya tindakan dan usaha serta mengungkap apa yang ada di sisinya. Anggota tubuh hanya mengikuti dan melayaninya, laksana pelayan kepada Tuannya. Barang siapa yang mengetahui hatinya, maka dia mengetahui Rabbnya. Pada umumnya manusia tidak mengetahui hati dan jiwanya sendiri, dan Allah membimbing antara diri seorang dengan hatinya dengan menghalangnya untuk mengetahui dan mengawasinya. Maka mengetahui hati dan sifat-sifatnya merupakan dasar agama dan asas untuk seseorang meniti jalan menuju kepada Allah SWT. Alhamdulillah, wa fadli. Dengar ya apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan tak ada gangguan bunyi suara dan sebagainya. Allah, terima kasih kepada Nurul Sulaiman ya. Wa alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Zaitun Muhammad Qasim, Nur Hashimah Zakaria, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Nurlis ya. Baik, ketahuilah bahawa fitrah manusia adalah menerima hidayah, dan dalam masa yang sama dia tergoda kepada nafsu syahwat. Kedua kecenderungan ini berada dalam hati manusia secara terus-menerus laksana dua tentera yang saling berselisih, tentera malaikat dan tentera syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Hingga akhirnya hati menerima salah satu daripada keduanya, yang satu bersemayam, yang satu akan tersingkir kerana kalah. Inilah yang Allah gambarkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min syarril waswasil khannas. Ada kalanya kecenderungan hati kita lebih kepada perkara-perkara yang bersifat amal soleh, maka kita dapat mengatasi syahwat. Ada kalanya syahwat mengatasi kekuatan untuk melakukan amal soleh, maka tumpaslah kita, tewaslah kita. Arfa Aziz, barakallahu fikum. Liza, ahlan wa sahlan semua. Baik. Apabila seseorang diingatkan tentang Allah, dia malah bersembunyi. Dan jika berada dalam kelalaian, justru biasa senang. Para tentera syaitan tidak akan mengusir kelalaian itu dari hati, kecuali bila diingat Allah. Syaitan pun tidak akan bersemayam dalam hati jika hati itu mengingati Allah. Ketahuilah bahawa hati itu seperti benteng, dan syaitan adalah musuh yang ingin masuki benteng untuk menguasai dan merebutnya. Benteng tidak mungkin dilindungi kecuali penjaga-penjaganya, pintu-pintunya. Hanya yang tahu pintu-pintu saja yang dapat menjaganya. Dan seseorang tidak akan mampu menyingkirkan syaitan kecuali mengetahui pintu-pintu masuknya. Pintu-pintu masuk inilah yang merupakan sifat-sifat hamba dan kelemahan-kelemahannya. Kami hanya akan menyebut beberapa pintu besar yang menjadi jalan utama dan tempat masuknya syaitan. Bayangkan tuan-tuan, ada kota, ada pintu, kemudian ada musuh di luar sana. Musuh ni menanti saat kita leka, maka mereka akan mula menyerang. Daripada mana dia menyerang? Dari pintu-pintu lah. Seorang kawan beritahu pada hari ni, rumah dia ada grill. Dengan grill pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan grill pun kena buka, kena ompel oleh perompak ni tadi. Buka, nasib baiklah masukkan rumah, tak mengapa-ngapakan kami yang tidur bahagian atas, Ustaz. Yang berlaku cuma dapat mengambil barang tertentu saja, barang berharga sebagai, tak apalah, benda-benda tu hilang boleh kita ganti semula. Wang ringgit hilang pun kita boleh dapatkan semula. Tapi kalau nyawa, na'udzubillah. Nak menceritakan kepada kita saat kita lemah, maka musuh akan mula masuk, menerobos ke dalam kota ini, lalu akan membawa kebinasaan, merampas, mencuri, menganiaya dan sebagainya ya. Di antara pintu-pintu yang besar ini adalah kedengkian dan sifat tamak. Jika seorang tamak tak ada satu, maka ketamakan akan membuatkannya buta dan tuli. Namun cahaya iaitu basira, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur.
Allah SWT menjelaskan bahawa bukan mata luar yang buta, tapi mata yang hati itu yang buta. Jadi ainul basirah ni merupakan mata di bahagian dalam hati kita, ya. Baik, apabila cahaya sudah pun ditutup oleh kedengkian dan rasa tamak, maka cahaya tak dapat lagi mengimbanginya, maka kita akan terlepas daripada peluang-peluang melakukan amal soleh. Tengok kata Imam Ghazali kat sini, Hamidi Hussein, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan. Pintu lainnya adalah amarah. Ini pintu-pintu kelemahan yang ada dalam diri manusia yang memudahkan syaitan untuk masuk, menggoda dan menyebabkan kita tewas, ya. Apalagi syahwat dan keras hati. Amarah adalah bius bagi akal. Kalau kita marah tanpa kita kontrol, ada masalah dah video Hussein, barakallahu fikum. Bila kita tak dapat kawal marah kita, maka dia akan menyebabkan akal kita tak boleh nak berfungsi. Nampak tuan-tuan, ya? Cik Nulia Abu Bakar, ahlan wa sahlan. Kalsumat. Dengar baik, ceramah saya. Ataupun ada gangguan bunyi aircon ke bunyi apa ke, dengar baik, ahlan wa sahlan. Baik, apabila tentera akal melemah, maka tentera syaitan akan maju melakukan serangan dan memainkan manusia. Diriwayatkan bahawa Iblis berkata, jika seorang hamba keras hatinya, maka kami dapat membaliknya, menganiayanya macam anak kecil yang balik bola mainannya. Bila akal kita lemah, tak digunakan untuk berfikir dengan baik, maka syaitan akan menyerang kita macamlah kanak-kanak bermain dengan bola. Dibolak-balikkannya, dibalingnya, dilontarnya. Maka demikianlah perumpamaan yang digambarkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, Fatimah Syamsuddin, barakallahu fikum. Clear, Kerana bila akal tidak berfungsi, maka syaitan akan mengambil langkah-langkah penggodaan dan juga dapat membujuk rayu seseorang itu untuk melakukan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang berlawanan dengan norma orang yang normal pada hari ini. Itu sebab kerana tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, orang kafir sekalipun kalau menggunakan akal, maka dia akan selamat. Apatah lagi kalau orang beriman, ada iman pula dalam hatinya. Tapi kalau seseorang itu tidak menggunakan akal, usahakan orang kafir, orang beriman pun boleh terlibat dengan perkara-perkara yang pelik, perkara-perkara yang menyebabkan menjerumuskan dia dalam kemaksiatan, kebencian dan juga kezaliman, penganiayaan kepada orang dan sebagainya. Ahlan wa sahlan kamal zamani. Ahlan wa sahlan bikum. Terima kasih kerana hadir dalam kuliah ni. Pintu lain yang boleh menyebabkan kita lalai ialah pintu menghias rumah. Tengok tu kata Imam Ghazali, orang yang lalai dengan menghias rumahnya, menghias pakaiannya, perkakasannya. Orang seperti ini ingin mempercantikkan rumahnya. Tak ada salah pun pada mempercantikkan rumah, tapi janganlah sampai kita mengabaikan banyak lagi keperluan yang lain, sampai tak sempat nak pergi semayang, sampai tak sempat nak pergi kuliah. Ya, kaum ibu, kaum hawa, ya muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, begitu konsisten datang ke kuliah-kuliah. Saya kenal mereka ni kat masjid, kat surau, ya Allah, ibu dan juga isteri wanita. Bila mereka ni datang ke surau, ke masjid, belajar daripada ustaz-ustaz macam-macam kitab. Kalau belajar, kalau dikira dekat universiti, dia kira PhD agaknya, berbelas tahun belajar. Ya, langkah indahnya hidup menuntut ilmu. Tapi ada segelintir yang disibukkan dengan berbagai-bagai perkara berkaitan dengan menghias rumahnya, mencantikkan rumahnya, yang akhirnya kadang-kadang tinggal berdua saja. Kalau salah Farid Misbah, moga sihat tuan ya. Baik. Jadi orang yang lalai seperti itu menjadi sebab untuk syaitan masuk menyerang dalam hatinya. Rupa-rupanya Azimah Fakhrul Imran, bila kita dilalaikan dengan perkara-perkara seperti ini, walaupun kita nampak tak ada apa-apa, tapi sebenarnya dia menjadi sebab untuk syaitan menyerang kita dan masuk dalam hati kita, kerana kita terlalu dilalaikan dengan keindahan dunia. Cantik rumah yang elok, ada bunga sikit, ada tempat duduk selesa, bersih kapet, tak ada masalah. Tapi masalahnya kalau kita terlalu diheret oleh kepentingan ataupun penampilan keduniaan ini, sehingga menyebabkan kita mengabaikan perkara-perkara penting yang lain. Ya, begitu maksudnya. Kata Imam Ghazali lagi, seperti orang yang sibuk mencantikkan rumahnya, mengubah atapnya, temboknya, memperluaskan bangunannya, membaguskan pakaiannya, perkakas rumah tangganya, hingga dia menjadi hamba dan hanya memikirkan hal-hal semikian dalam hidup. Maka ini dimaksudkan oleh Imam Ghazali, pintu kemasukan syaitan dalam diri. Ya, orang lalai menghiaskan rumahnya, mengindahkan pakaiannya, tak ada benda lain. Ya, jadi tuan-tuan, kita ni kalau nak pergi ke majlis, mungkin adik-adik ada melakukan wedding, maka ada ditentukan dress code yang tertentu, pakaian warna, tak apalah, tak ada masalah meraihkan mereka. Tapi jangan over sangatlah tuan-tuan. Gitu Pintu yang lain adalah kenyang dengan makanan.
Kerana dengan kekenyangan maka syahwat akan mula menguatkan dirinya sehingga mengatasi kemampuan untuk melakukan taat. Dengar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita disibukkan dengan makan, pantang dengar makan sedap kat sini, kita pun pergi cari. Kadang-kadang perjalanan tu berjam-jam, semata-mata nak rasa kat tekak seronok saja. Ini orang menjadi hamba kepada nafsu syahwatnya. Tak salah kalau sekali-sekala kita balik kampung dengar ada kedai makan istimewa, pergilah makan, meraihkan keluarga, tak ada salahnya. Yang salahnya kalau kita macam dah tak ada kerja lain, ikut je nafsu syahwat tu, Nasyikin. Asal teringat, detik je pergi. Memanglah kita punya wang, tapi kan kebanyak tanggungjawab lain yang perlu diselesaikan. Begitu. Lagi pintu yang menyebabkan kemasukan syaitan dalam hati adalah sifat tamak. Sesiapa yang tamak, maka dia akan merasa senang dengan pujian orang terhadapnya. Maka dia juga akan mendorongnya untuk melakukan perkara-perkara kemaksiatan kerana sifat tamak yang ada dalam dirinya. Pintu yang lain adalah terburu-buru. Ni panggil al-ajalah. Al-ajalah tu. Seorang sahabat bila dia masuk Islam, namanya Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Setengah riwayat mengatakan Zaidul Khair. Mereka ni masuk Islam, maka Nabi telah muji dengan mengatakan, ma wusifa li rajulun qattu illa wa ra'aituhu duna ma wusifa bihi illa anta. Tak pernah lah aku dengar ada kisah tentang seseorang diceritakan tentang kebaikan kelebihannya, lalu aku jumpa dengannya, melainkan aku dapati ada kekurangan padanya, tak seperti yang digambarkan, ada yang kurang. Melainkan engkau wahai Jarir, melainkan engkau wahai Zaid, aku mendengar banyak cerita hebat tentang dirimu. Bila aku bertemu denganmu, ternyata apa yang diceritakan itu pun tak mampu nak describe kelebihan-kelebihanmu sendiri. Memang kelebihan kamu sangat tinggi wahai Jarir. Jarir ni apa sifatnya tuan-tuan? Nabi telah mengatakan dalam dirimu ada dua perkara yang Allah cinta wahai Jarir. Apakah dia perkara itu wahai Rasulullah? Yang saya gembira kerana Allah menjadikan pada diri saya ada sifat yang dicintai olehnya. Itu semua kelebihan karamah daripada Allah wahai Rasulullah. Apakah perkaranya wahai Rasulullah? Saya jawab, al-anatu wal hilmu. Al-anatu maknanya tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Yang kedua, al-hilmu makna lemah lembut. Itu sebabnya doa yang sering saya ajarkan kepada tuan-tuan. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa karrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Cuba ikut saya baca semua. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa karrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Apakah maksudnya? Ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, cukupkan ilmu aku, hiasilah diri aku dengan sifat hilim, sopan santun, muliakan aku dengan ketakwaan, dan cantikkan kejadianku dengan keafiatan. Jauhkan aku dari penyakit-penyakit bahaya berlaku pada hari ini. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini antara sifat-sifat yang boleh menyebabkan hati kita rosak, diri kita rosak, nafsu menguasai kita, dan juga kita terdorong melakukan perkara-perkara maksiat. Lagi, pintu yang menyebabkan syaitan masuk dalam diri kita adalah pintu bersifat cinta harta. Selama cinta harta bersemayam dalam hati, maka dia akan merosakkan sehingga mendorong orang itu kepada pencarian harta dengan cara yang tidak benar, membawanya kepada sifat kedekut, takut kemiskinan, dan mencegahnya daripada mengeluarkan hak yang diwajibkan. Zakat dia tidak keluarkan, sedekah pun kedekut. Ini merupakan orang yang hatinya telah menjadi hitam, tertutup kerana maksiat yang dilakukan. Pintu lain adalah pintu mengajak orang kepada fanatik mazhab. Ini juga merupakan satu sifat yang tercela. Imam Ghazali menyatakan demikian. Padahal Imam Ghazali seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Sampai ada orang fanatiknya itu menyebabkan kebencian kepada orang-orang lain, seolah semua benda yang dia amalkan dia saja betul, tak ada ruang langsung untuk beri freedom of speech kepada orang-orang lain. Ini antara masalah yang perlu kita sedari. Ia merupakan pintu kemasukan syaitan dalam diri. Pada hari ini kita melihat dalam Facebook ke, dalam media sosial ke, orang sayang kepada seseorang ulama itu ataupun ahli ilmu ataupun agamawan itu, baguslah. Tapi yang tak bagusnya bila dia mencela orang lain, macam orang lain tu tak ada kebaikan langsung. Dicari aib orang itu, dibukakan aib itu. Orang tu punya salah kecil, ibarat macam apa dikatakan, kuman di seberang lautan nampak, gajah ada mata dia tak nampak. Macam tu lebih kurang patah mengatakan.
Pintu yang lain dalam merawat masalah hati ini, hati yang rosak, adalah mengajak orang awam untuk berfikir tentang zat Allah, sifat-sifat dan masalah-masalah yang sebenarnya di luar jangkauan mereka, hingga membawa kepada ragu terhadap dasar agama. Lagi pintu yang boleh menyebabkan kerosakan dalam amalan manusia hati mereka inilah buruk sangka terhadap kaum muslimin. Melalui pintu ini, syaitan memutuskan tentang dirinya seorang muslim supaya buruk sangka, melecehkan orang lain, mengatakan yang macam-macam tentang dirinya dan melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Buruk sangka seperti itulah hingga menyebabkan timbulnya kebencian terhadap orang lain, menafikan hak orang lain, bersifat takabur pada orang lain. Inilah dia antara pintu-pintu kemasukan syaitan dalam diri tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Tuan-tuan, terima kasih ya kerana kirim star pada saya. Ya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Baik. Dan lagi antara sifat orang ini yang mudahkan syaitan untuk masuk dalam ini seperti sifat munafik yang kerjanya mencari-cari keburukan orang beriman, sedangkan keburukannya lebih banyak lagi. Inilah pintu-pintu masuknya syaitan. Cara mengatasinya, terapinya adalah menutup pintu-pintu itu dan membersihkan hati dari sifat-sifat mazmumah yang akan dihuraikan nanti insya-Allah. Jika benih sifat-sifat itu telah bersemayam dalam hati, maka syaitan akan lebih berluasa memasukkan bisikan dan juga hingga mencegahnya daripada zikrullah dan menyebabkannya lalai daripada sifat bertakwa kepada Allah SWT. Ya, Zanti, Assalamualaikum. Terima kasih. Ramai wajah baru, sahabat-sahabat baru yang hadir pada malam ini. Terima kasih tuan ya. Tuan-tuan menjemput sahabat ini masuk dalam hadis ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang mengajak kepada kebaikan itu baginya pahala orang yang dapat melakukan kebaikan itu tak kurang sedikit pun. Jadi sebenarnya kata Imam Ghazali lagi, perumpamaan syaitan adalah seperti anjing lapar yang mendekatimu. Apabila di tanganmu tidak ada daging atau roti, maka dia pun akan lari. Saya engkau berkata kepadanya, pergilah. Tapi bila di tanganmu ada daging atau roti, maka dia sedang kelaparan. Dia akan cuba untuk mendapatkannya walaupun terpaksa menggigitmu. Demikianlah bandingan orang yang dalam keadaan lalai ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila seseorang itu mempunyai kekuatan untuk menghalau anjing ni tadi, maka itulah dia zikrullah, amalan-amalan salih yang dilakukan. Baik ya. Apabila engkau ingin bukti kebaikan pada hal itu, maka perhatikanlah hal dalam salatmu. Lihat bagaimana syaitan menggoda hatimu pada waktu itu dengan mengingatkanmu tentang pasar, ingatkan kita tentang handphone, mengingatkan kita tentang kerja yang tak selesai di luar sembahyang dan berbagai-bagai urusan dunia lain. Kemudian ini Ustaz kami saya SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di Singapura pun kami saya kita ya. Ketahuilah bahawa apa yang terlintas dalam jiwa dimaafkan. Ini dipanggil sebagai lintasan fikiran, khawatir ke ya ataupun hadis nafsi ke, maka semuanya bergantung kepada azam. Siapa yang meninggalkannya kerana takut pada Allah, maka dia mendapat satu kebaikan. Akan tapi bila dia meninggalkannya kerana satu yang merintangi, kami berharap dia mendapat keampunan. Orang ni dalam hatinya berniat nak melakukan kejahatan, tapi dia tak dapat lakukan kerana dia sakit, kerana mungkin ketika nak buat kejahatan itu ada penghalang yang tertentu, maka dia tak berjaya melakukan kejahatan yang telah diniatkan tadi. Orang seperti ini kata Imam Ghazali, mudah-mudahan dia mendapat pahala di sisi Allah. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Semua tergantung kepada kuatnya azam. Azam untuk melakukan taat, azam untuk meninggalkan maksiat ya. Kapten Nashmuni, barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan bikum. Ya, Salwa Abu Ma'arif, ahlan wa sahlan. Baik. Hasad melakukan kesalahan adalah kesalahan. Hasad ni maknanya satu yang telah ditanam dalam diri. Macam dalam hadis mengatakan, izal taqa muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu fi nar. Ya, qila ma bal maqtul, qala innahu kana harisan ala qatli akhihi. Saya pernah huraikan kepada tuan-tuan bahawa perkara yang sifatnya hati ni mengandungi banyak macam-macam perkara penjelasannya. Ada orang dalam hatinya cuma lintasan fikiran saja, itu dimaafkan. Terfikir, kemudian dia kekal beristighfar, diampunkan. Tapi ada satu yang bersifat azam. Azam ni maknanya satu niat yang telah pun dibulat, tekad yang telah pun, azam yang telah disemat dalam diri untuk melakukan sesuatu. Bila Nabi telah menjelaskan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, apabila bertemu dua orang Muslim berbunuh-bunuhan, yang membunuh dan juga yang terbunuh dua-dua masuk neraka. Lalu para sahabat bertanya, Zafiyah, Siti Maryam,
Nah, lalu Rasulullah tanya, wahai Rasulullah, yang membunuh itu sudah pasti masuk neraka kerana dia membunuh. Bagaimana pula yang terbunuh? Kenapa pula dia pun dihumbankan ke dalam neraka? Jawapan Nabi, yang terbunuh itu pun sebenarnya dalam hatinya telah ada tekad untuk membunuh temannya, cuma temannya berjaya membunuh dia lebih awal. Ya, kerana ini namanya innahu kana harisan ala qatli akhihi. Kalau dia tak nak bunuh, dia tak keluar pedang. Dia rela diri dia bunuh, dia tak mau menentang. Tapi sekarang dia pun keluarkan pedang. Cuma kawannya itu mendahului dia, lebih cekap main pedang, lalu dia bunuhnya. Maka yang mati ini pun masuk neraka kerana dalam hatinya mempunyai tekad, niat, azam yang kuat untuk membunuh orang itu juga. Buktinya apa? Buktinya dia pun berlawan. Dia pun keluarkan pedang. Baik. Bagaimana mungkin tidak ada hukuman terhadap azam, sedangkan semua itu bergantung pada niat? Apakah kesombongan, riak dan ujub hanya sekadar urusan batin? Apabila seorang lelaki melihat wanita di atas tempat tidurnya dan dia mengira perempuan itu isterinya, dia tidak berdosa jika dia bersama dengannya. Ya, tengok tuan ya. Ini berlakulah dulu-dulu. Rumah sempit, balik pulang hari raya, kadang-kadang tak perasan kakak ipar ke adik ipar ke, dalam kegelapan rumah dulu pun tak ada lampu elektrik yang betul agaknya. Maka kadang-kadang berlakulah perhubungan di antara seorang lelaki dan perempuan, disangka isinya atau disangka suaminya. Bukan. Maka dalam keadaan itu dipanggil sebagai al-wat'u bisyubha. Maknanya persetubuhan yang berlaku secara syubhat. Maka lelaki atau perempuan itu kalau dah berkahwin sekalipun, maka tidak ada dikenakan hukuman rejam, kerana dia tak tahu dalam kegelapan, dia tak sengaja. Macam juga kisah pernah berlaku di sebuah negara, tuan, negara Tahangin. Ya, negara Mesir lah senang cerita. Dulu-dulu kan tak ada kemudahan, tak ada guna telefon macam kita, gambar dan sebagainya. Maka perempuan ini dikahwinkan dengan seorang lelaki, suaminya berada kat Mesir. Dikahwinkan secara wakil oleh ayahnya. Maka kemudian bila dah siap kahwinkan, dia hantarlah ke Mesir, naik kapal terbang ke zaman dulu, tahun 60-an 70-an, tuan. Ya, rupanya kat Mesir, kat airport itu ramai suami yang menunggu isinya. Mana dikenal isinya, tak pernah tengok pun. Ustaz-ustaz kahwin dengan ustazah, mana ada orang tunjuk gambar ke apa, tuan-tuan. Maka isinya itu sampai ke Mesir. Yang A ni anggapkan B itu isinya. Pokoknya B itu isi kepada C. Maka bersih-bersih lah begitu, tuan-tuan, tanpa disengajakan. Faham kan maksud saya? Ini dipanggil sebagai al-wat'u bisyubha. Maknanya berlaku persubuhan secara syubha, tak sengaja. Macam tadi dalam kegelapan, rumah tak ada pencahayaan yang betul, maka tidur ingat isinya rupa kakak pada isinya ataupun adik pada isinya. Tuan-tuan ni boleh kau sekian. Ini dalam Islam hukumnya tidak dikenakan had, tidak dikenakan hukuman rejam, tak dikenakan hukuman sebat dan sebagainya. Kerana dalam kes itu dia syubha. Idra'ul hudud bisyubhat, dalam kaedah mengatakan tinggalkan hukum hudud dengan sebab perkara syubhat. Macam ni maksudnya. Jadi bila dia berada dalam situasi itu, dia melakukan hubungan suami isteri, sangka isinya bukan isinya, adik ipar ataupun kakak iparnya, maka tidak dikenakan apa hukuman dan dia tidak berdosa. Itu hebatnya hukum Islam, tuan-tuan. Tetapi apabila dia melihat isinya dan membayangkan isinya itu wanita yang bukan isinya, tidak halal baginya, mungkin dia terlihat seorang perempuan di jalanan ke, di ofis ke, di mana ke, maka dia membayangkan ketika bersama dengan isinya itu merupakan perempuan yang digila-gilakannya, yang terbayang dalam fikirannya, maka hukumnya haram, tuan-tuan. Hukumnya berdosa. Kerana perkara yang kedua ni tadi, dia telah tekadkan dalam hati membayangkan satu benda yang haram untuknya. Yang pertama tadi dia tak fikir begitu pun, dia tak sengaja pun. Nampak tak, tuan-tuan? Ini perkara yang kita namakan sebagai azam, tekad, lintasan hati dan sebagainya. Pernah saya bincangkan dulu dalam kitab tafsir sebelum ni, tuan-tuan, tafsir ayat berkaitan dengan surah Al-Isra contohnya. Baik. Kita lihat lagi fasal berikutnya, kata Imam Ghazali, teguh hati terhadap kebaikan. Dalam sebuah hadis disebutkan, anna Nabi SAW kana yaqul, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Hadis ini merupakan doa Nabi. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi umum ini itu, Nabi tidak pernah meninggalkan doa tersebut. Ya. Ahlan sahlan. Tuan-tuan, kalau nak tahu nota doa-doa yang kita belajar ni, tuan-tuan, jomlah masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Hazan. Dijemput, dialu-alukan, join kami dalam sahabat Ustaz Hazan Telegram.
cari kat Telegram sahabat Ustaz Hazan Alhamdulillah. Ada ramai orang yang ada di situ. Kita boleh share doa sesama. Ada nota-nota yang ditulis oleh Ummu Fatih, oleh Syafiq Murad, Ustaz Syafiq Murad dan sebagainya. Jadi antara doa yang paling banyak dah dibacakan untuk mengelakkan hati ini tergelincir ataupun menyimpang, Allahumma muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ataupun dalam variasi yang lain, dalam hadis yang lain, Allahumma musarrifal qulub, sarif qalbi ataupun qulubana ala ta'atik. Wahai Tuhan, jadikan hati aku tetap dalam agamamu, jadikan hatiku cenderung untuk melakukan ketaatan padamu, tidak lalaikan oleh dunia. Kerana hati ini kadang-kadang sekejap fikir lain, sekejap fikir lain. Dalam hadis lain disebutkan, mathalul qalbi kamathali rishatin bi ardi falatin tuqallibuha riyah. Perumpamaan hati seperti selai bulu. Bayangkan selai bulu kapas yang berada di tanah lapang. Bayangkanlah begitu mudah ditiup oleh angin. Aziz Zaifur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan yang kirim star kepada saya sekali lagi. Barakallahu fikum. Hati ini diumpamakan Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Ibn Abi Asim dengan sanad yang sahih. Begitu juga Ahmad, Baghawi, Ibn Majah, bahawa perumpamaan hati ini macam satu kapas. Bayangkan kapas penyaringan diletak di tengah padang yang luas. Bagaimana mudahnya ditiupkan oleh angin. Terbang di sana, terbang ke sini. Begitulah hati kerana dia berubah-ubah. Baik. Tengok lagi berikutnya kata Imam Al-Ghazali. Jadi penjelasannya, hati itu sabit, dia tetap untuk melakukan kebaikan dan keburukan, dan ragu di antara keduanya ada 3 bentuk. Yang pertama, hati yang hiasannya taqwa. Dia suci kerana latihan yang berterusan dilakukan. Kerana rajinnya puasa sunat, rajinnya bangun malam, rajinnya bersedekah, rajinnya berkawan dengan orang-orang saleh. Ini rawatan-rawatan hati, maka hati tersebut, Jamilah, Al-Wasalam, maka dia akan selamat daripada nokta-nokta, titik-titik hitam yang boleh mengotorinya. Maka kita bayangkan hati ni dia putih, melepak, bersih. Tiba-tiba kerana melakukan banyak maksiat, maka di atasnya ada titik hitam, titik hitam, titik hitam. Akhirnya penuh kehitaman tersebut. Salwa tak faham pasal star ni. Boleh check dekat bawah siapa yang nak kirim star kepada saya. Terima kasih. Zahra Kasar, barakallahu fikum. Yang kedua, hati yang terlantar, diisi oleh hawa nafsu, ditaburi oleh dosa dan juga noda, dan juga tidak dibaiki dengan akhlak yang elok. Penguasaan syaitan menjadi kuat dalamnya kerana tempat berpijaknya cukup luas, sedangkan kekuasaan iman menjadi lemah dan hati menjadi penuh dengan asap nafsu, cahaya menjadi hilang. Dia ibarat mata yang di hadapannya penuh dengan asap tebal, tidak boleh melihat. Bayangkan kita naik kereta waktu malam macam ni, tuan-tuan, dekat Karak. Hamba pernah naik kereta kat situ waktu malam. Bawa kereta. Tak apalah Nazia, tak faham pun tak apa. Bintang ni mereka kirim kepada saya. Macam mana dikirim saya pun tak pandai lah, tuan-tuan. Tanyalah kepada anak-anak, mereka faham Baik, kita naik kereta dekat Karak waktu malam macam ni, lepas pukul 10 malam. Azimah, ada masalah. Waktu malam seperti ni, lepas hujan, gelap katup, takut kita, tuan-tuan. Takut depan-depan je dah lurah. Takut depan saja sudah menjunam gaung, na'uzubillah kan. Maka begitulah, bila hati ni tidak diriyadhah, tidak ada usaha untuk melakukan kebaikan, tidak ada mujahadah, tak ada muhasabah, akibatnya apa? Hati itu menjadi gelap katup. Maksiat dilakukan itu bertimpa-timpa, mengotori hati sampai jadi gelap. Bayangkan cermin kereta kita tu, bila kita tak gunakan, tinggalkan berbulan-bulan, terbiar. Macam kita tengok ada kereta tinggal kat KLIA lama, katanya kereta hamba Allah, ujian pada almarhum yang telah meninggal dunia dalam kemalangan kapal terbang tu kan, penuh dengan debu, tuan-tuan, penuh. Maka bila dia berdebu seperti itu, tak mungkin bagi kita untuk memandunya dengan selamat. Begitulah untuk kita faham bila hati ini terlalu kotor dengan maksiat. Yang ketiga, hati yang dimulai dengan lintasan hawa nafsu yang mengajaknya kepada keburukan, lalu lekah-lekah dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati ada 3 kan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang, ini ada kaitan dengan hati jugalah. Ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah. Inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Kadang-kadang nafsu itu, hati itu cenderung untuk mengajak kita melakukan maksiat, tapi lekas-lekas dia dicela. Ya, Wan Hamid, ahlan wa sahlan. Jadi sebagai contoh, syaitan melakukan penyerangan kepada akal dengan dukungan nafsu, dengan berkata, apakah engkau tak lihat fulan bin fulan bebas mengikut hawa nafsunya? Engkau muda-muda lagi pergi buat amal salih ni, buat apa? Biasa dah tua, beramal lah. Ni syaitan mula menggoda seseorang. Nampak? Maka jiwa cenderung menjadikan jiwa itu cenderung pada syaitan. Lalu para malaikat pula mengadakan serangan terhadap syahwat yang dikuasai syaitan dengan berkata kepadanya, janganlah engkau menyangka umur panjang. Ada ramai orang yang meninggal dunia waktu baya macam kau ni, maka berjaga-jagalah engkau. Itu sebab tuan-tuan ni dipanggil sebagai lammatun. Ya, bila kita duduk bangun pagi itu, maka terasa ada bisikan, bangun sekarang dah pukul 5, bangunlah tahajud, ada banyak hajat kau nak minta pada Allah, keampunan dan sebagainya, kau kena mohon kepadanya. Ada bisikan macam tu, rasa kau. Tapi satu lagi bisik, tak apalah, tidurlah dulu, sejuk ni, hujan. Mana satu yang kita ikut, tuan-tuan? Kata Imam Izzuddin Abdul Salam dalam kitabnya Al-Qawaidul Kubra, beza di antara bisikan syaitan, bisikan malaikat dan bisikan Ar-Rahman pun ada. Bisikan malaikat ni kita masih teragak-agak, tak apalah, tangguh sekejap lah. Walaupun bisikan tu mengatakan bangun, stop makan, jangan banyak sangat, nanti kau mengantuk, contohnya. Tapi kalau datang bisikan daripada Allah, bangun, dah pukul 6.50, bila kau nak sembahyang subuh, kita pun terkejut, tuan-tuan. Masa tu tersentak betul daripada tidur kelamunan kita. Ya, jadi tuan-tuan ni mulia kasihan, ada berbagai-bagai bentuk beza di antara bisikan malaikat dengan bisikan Rahman. Sayangnya Allah kepada kita, ya, bila kita berada dalam keadaan itu, kadang-kadang kita sedar dan kita rasa sangat takut, rasa sangat malu, sangat bersalah. Ya, baik tuan. Kita tengok lagi ya. Maka jika cenderung jiwa itu pada syaitan, para malaikat pula akan membantu untuk membetulkan kesilapan tersebut, membisikkannya melakukan ketaatan, mengingatkannya tentang kematian. Ini malaikat punya kerja ya. Apa pendapatmu jika mereka berdiri di bawah terik matahari, sementara engkau mempunyai rumah yang teduh lagi sejuk? Apakah engkau akan bergabung bersama mereka, atau engkau mencari keselamatan untuk dirimu? Apakah engkau akan menyalahkan mereka untuk bergabung di bawah cahaya matahari dan tidak menyalahkan mereka urusan masuk ke dalam api? Tengok kan, malaikat berkata kepadanya, tengok, kau tengok orang bawah panas matahari itu, dia boleh demam, boleh sakit. Itu bawah panas matahari. Aku ajak engkau duduk bawah rumah yang teduh, yang sejuk ini. Maknanya bandingkan dunia dengan akhirat. Kat dunia kau tak tahan dengan kepanasan matahari kat luar tu kan, apatah lagi akhirat, matahari yang ada kat akhirat, neraka yang ada kat akhirat. Maka sekarang marilah buat kebaikan. Ya, mari masuk ke rumah keteduhan ini. Ini bisikan malaikat kepada kita sebenarnya. Akhirnya jika jiwa itu cenderung kepada perkataan malaikat, maka keimanan akan menang dan syahwat akan tewas. Tapi sebaliknya, kalau dia terus mempedulikan bisikan syaitan, walaupun dengan kepanasan matahari yang digambarkan itu dia tidak dapat bertahan, apatah lagi akhirat dengan nerakanya, kepanasannya, maka tewaslah dia, tuan-tuan. Itu sebab kita baca ayat ini, kita muhasabah diri selalu. Ayat surah Al-An'am ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam, wa ma yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Ya, Allah Taala bila mengkehendaki seorang itu mendapat kebaikan, maka Allah akan lapangkan hatinya untuk melakukan ketaatan. Ya. Tetapi bila Allah Taala mengkehendaki untuk seseorang itu keburukan, kemaksiatan, maka Allah akan jadikan jiwanya sesak nafas untuk melakukan kebaikan. Dia bila nak buat kebaikan tu rasa macam semput dia, macam dibuang daripada angkasa lepas. Orang kalau dicampak daripada langit, dia tak boleh bernafas kan. Nak kena training dulu kalau nak terjun parachute tu. Maka gambaran daripada ayat Allah ni 1400 tahun lalu dah beritahu pada kita, kat langit tu memang tak cukup oksigen, tak ada oksigen. Ini antara mukjizat Al-Quran, antara bukti kebenaran Al-Quran. 1400 tahun lalu Allah telah buat tamsilan. Orang yang beriman ni hatinya lapang, tenang, seronok dia melakukan ketaatan. Tapi orang yang cenderung pada maksiat ni, dia melihat perkara-perkara ketaatan tu macam satu yang menyempitkan jiwa raganya. Semput dia dibuatnya, macam dicampak daripada angkasa lepas dia.
Ini bandingan Allah kemukakan. Yang mana satu kita, tuan-tuan? Renung diri kita. Jadi mudah-mudahan banyaklah berdoa kepada Allah SWT. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Ya Allah, ya Tuhan ku, aku minta padamu hidayah dan juga sadat. Sadat ni maknanya Allah beri pada kita kekuatan untuk istiqamah di atas kebaikan. Apa doanya? Allahumma wafiqni lima tuhibbu wa tarda. Allahumma wafiqni. Wafiqni berkaitan taufik. Allahumma wafiqni lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berilah aku taufik untuk melakukan perkara yang kau suka dan kau ridha padaku. Allahumma inni as'alukal huda was sadat. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah dan juga istiqamah dalam kebaikan itu. Terima kasih tuan sekali lagi di atas star yang tuan-tuan kirim kepada saya. Yang tak pandai gunakan star boleh tanya kepada anak-anak. Terima kasih atas apa yang tuan-tuan hadir pada malam ni. InsyaAllah pada malam esok saya nak ajak tuan-tuan untuk terlibat dalam satu program jemputan untuk menyertai kami dalam program membangunkan sekolah untuk kanak-kanak berkeperluan khas yang Islamik. Ada orang bertanya pada saya, anaknya autism, maka anaknya itu membesar tapi keperluan biologikalnya, seksualnya kadang-kadang menonjol tapi akalnya tidaklah seperti orang lain. Maka bagaimana cara nak mendidik? Maka tuan-tuan, sahabat saya rasa terpanggil lah kalau kita dapat mengadakan sistem pendidikan sedemikian untuk memberi tawaran kepada mereka yang mempunyai keperluan seperti itu dari sudut Islamic style of education, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan ada peluang, marilah menyertai kami dalam liqah tertutup, program tertutup. Tuan-tuan kena isi borang dulu lah untuk mendengar taklimat yang dikemukakan ni, dan peluang tuan-tuan untuk menjadi pemegang saham bersama kami dalam syarikat Granted Wisdom Sdn Bhd yang berkecimpung dalam bidang pendidikan anak-anak berkeperluan khas, special needs. Dan tuan-tuan ada peluang, mari menyertai kami dalam program esok. Nanti saya akan masukkan link untuk tuan-tuan hadir pada malam esok, hari Khamis malam Jumaat. Tuan-tuan kena isi borang dulu, dengan nanti kami jemput dalam Zoom online. Bagi tuan-tuan yang minat untuk jadi investor, untuk menjadi pemegang saham dalam organisasi untuk mengadakan sekolah bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Kesian ibu bapa yang mengalami ujian seperti ini, tuan-tuan. Moga kita dapat adakan satu program, dan tuan-tuan yang menjadi pemegang saham akan mendapat anugerah, mendapat dividen dan sebagainya. Kita beri pendidikan yang terbaik kepada anak-anak yang ada masalah pembelajaran seperti itu. Jom sertai kami dalam Granted Wisdom Sdn Bhd. Pada malam esok kita akan adakan kuliah tertutup, ada program tertutup untuk menerangkan prospek kepada perjalanan syarikat ini. Jadi saya menjemput tuan-tuan yang hadir pada malam ni untuk turut serta. Nanti saya berikan link Google Form untuk tuan-tuan isi. Hari itu tuan-tuan dah pun lihat saya tunjukkan pembangunan prospek, progres pembangunan sekolah yang kami dah renovate itu di Damansara Damai. Alhamdulillah dah hampir siap sangat, dah 90% dah. Kita sediakan tempat pendidikan yang apa boleh kita kata modern dan selesa, fully air condition, aircon, dengan lantai menepati spek yang diletakkan oleh pihak berwajib. InsyaAllah bagi anak-anak tuan-tuan ataupun siapa saja yang dalam ujian Allah, dia ada apa-apa berkaitan autism dan masalah pembelajaran, kami akan tackle isu ini, handle isu ini dalam sekolah Granted Wisdom yang kami akan mulakan insyaAllah tak ada paral menjelang bulan 9 nanti. Jadi pembukaan kepada bakal-bakal pemegang saham dalam organisasi ini boleh hadir dalam sesi penerangan kita pada malam esok. Jadi tolong isi borang Google Form yang disediakan. Sekian tuan-tuan, terima kasih. Dan sekali lagi saya umumkan, ada tuan-tuan nak ikut saya menunaikan umrah, insyaAllah saya akan memimpin grup pada bulan 12 nanti. Pada bulan 11, 8, 9, 10 pun ada ustaz-ustaz, sahabat-sahabat baik saya seperti Ustaz Sudin, Ustaz Muhammad, Ustaz Farid bin Un yang akan mengetuai rombongan-rombongan ni. InsyaAllah mereka merupakan orang yang saya pilih, berkeahlian, pengalaman dalam dakwah, kepimpinan, menjadi imam, hafiz dan sebagainya. Mari hadir bersama tuan-tuan minat bersama saya ataupun bersama kami, sila rujuk kepada Facebook dan juga Insta Zazan Travel. Juga Universiti saya harap dapat masukkan link-link berkenaan. Terima kasih tuan, setakat ini saja dulu.
masih kena hadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih tuan kerana kirim star kepada saya. Allahu Akbar. Terima kasih semua. Jadi jumpa lagi pada waktu yang lain yang akan saya maklumkan masa ke semasa. InsyaAllah malam esok bagi tuan-tuan yang kesempatan, jom join kami dalam menjadi pemegang saham dalam syarikat yang jaga education berbentuk Islamik kepada anak-anak berkeperluan khas dalam syarikat Granted Wisdom. Nanti saya hantarkan link untuk tuan-tuan isi form. Okay. Kemudian tuan-tuan akan hadir dalam Zoom online malam esok insyaAllah. Khamis malam Jumaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fatimah, Zulkifli, terima kasih kepada Aziz Taifur, terima kasih kepada Zulkifli Abdul Rahim, Ikaluk, terima kasih semua, Azimah, Fatimah Ismail, Alhamdulillah, terima kasih semua, Rohana Abdullah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.